Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so petang ni aku nak berreview satu lagi counter dipanggil Danco. Okay, ataupun nama penuhnya Dancomax lah. Okay, so Dancomax ni adalah syarikat, aku rasa syarikat ball valve, okay, butterfly valve, okay, macam sistem lah Okay, so safety is for life. Okay, so Danco ni syarikat yang lebih kepada valve instrumentation and automation industry. Okay, ini adalah laman web dia. Okay, so aku rasa Danco ni adalah syarikat automotif lah. Okay, lebih kepada automotive, okay, instrumentation. Okay, so ini adalah laman web Dancomax. Okay, so korang boleh tengok lah dia punya laman web dia. Okay, so dari segi laman web, okay, untuk syarikat Danco, okay, 2020, so maksudnya updated. Okay, syarikat ni, right? So kita tengok sikit pasal dia punya volume hari ini 463,000 sahaja, tak banyak. Okay, tak banyak hari ini. Okay, volume 193,000 dan penjualan 42,000. Okay, so kita tengok pula pada quarter report untuk Danco. Okay, syarikat ni agak baik dari segi fundamental. The latest one, dia mencatat keuntungan 5.6 juta. Okay, so agak baik. Okay, so syarikat juga mengalami, okay, syarikat juga membuat keuntungan sahaja. Okay, walaupun dalam musim PKP still buat keuntungan dan dia punya revenue pun dah meningkat. Okay, so itu adalah tanda baik untuk syarikat ni. Okay, so, kita tengok sikit pada annual. Kalau quarter pun cantik, annual selalunya akan cantik lah. Okay, so kita tengok, kalau kita tengok syarikat sentiasa membuat keuntungan. Okay, so dari segi fundamental syarikat ni bagus. Okay, syarikat Dancomax Holding ni bagus. Okay, alright, so kalau kita tengok sikit pada technical chart untuk Danco. Okay, so technical chart untuk Danco kalau kita tengok, okay, dari segi pergerakan, okay, saham agak sihat. Okay, kalau kita tengok dia berbentuk tangga. Okay, dia berbentuk tangga. Okay, pergerakan berbentuk tangga, naik, okay, turun, okay, naik dan turun, okay, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Okay, so ada pembentukan kat situ. Alright, so kalau kita ambil daripada 2020 November ni, dia membuat penurunan dekat sini. Okay, sehingga pada tahap, okay, pada musim PKP, okay, harga saham paling bawah pada harga lebih kurang 25 sen. Okay, 25 sen kita boleh cakap dia adalah 25 sen. Okay, 25 sen sebelum dia buat kenaikan. So dari segi kenaikan tak berapa banyak ya syarikat ni. Alright. Sekejap ya. Okay. Kita buat balik. Ini adalah dia punya support dia. Okay. So sebelum dia buat kenaikan dan dia buat cipta resistant. Okay. Pada 43 sen. Okay. So pergerakan kenaikan dia tak terlalu drastik ya pada musim PKP. Alright, so sebelum dia buat sideways, ini pergerakan sideways dia. Alright, sebelum dia berjaya breakout, okay, pada bulan Ogos, okay, dan membuat kenaikan, okay, membuat satu resistance dekat sini, okay, beberapa resistance ya. Di sini satu lagi resistance dan last sekali dekat sini satu lagi resistance. Okay, so bermaksud dia bergerak, okay, dalam pergerakan untuk, okay, ni higher high pertama, ni higher high kedua, ni higher high ketiga. Okay, membentuk tiga higher high. Okay, so dia juga membentuk, kalau kita tengok ada beberapa higher low kat sini, satu kat sini, satu dekat sini dan satu dekat sini. So pergerakan kalau kita tengok secara kasarnya, okay, saham ni bergerak dalam naik naik. Okay, naik. Alright. So saham bergerak dalam keadaan uptrend. Okay. So dia bermaksud ada petanda, okay, saham ni mungkin akan naik. So kalau kita tengok, okay, ini adalah resistance dia. Alright. So kita boleh buat beberapa support lagi. Dekat sini satu. Okay. So dekat sini satu lagi support. Okay. So alright. So satu lagi support dekat sini. Okay. Okay. Alright, so kita tengok dia membuat 3 kali kenaikan, okay, higher high and higher low dekat sini. Alright.
So pada September, okay, dia berjaya mencapai ketinggian pada harga 16 sen, bukan 16 sen, pada 62 sen, okay, 62 sen sebelum dia jatuh pada support dia, okay, pada support dia yang mana support dia, okay, pada lingkungan, okay, dia mencecah support 51 sen sebelum dia breakout lagi, membuat satu lagi kenaikan 65 sen, dia jatuh pada 54 sen dekat sini, membuat satu lagi support dekat sini, okay. Higher low dekat sini, ni higher high kedua, ni higher low kedua. Sebelum dia breakout lagi, okay, menembusi 65 sen, membentuk satu lagi higher high dekat sini, okay, pada 72 sen, dan sekarang ni dia berada pada support, okay, 62 sen, okay, pada 61 sen setengah, okay, dia berada dalam lingkungan area sinilah. So dulu adalah merupakan resistance dia, okay, sekarang ni dia berada di kawasan ini, okay, dia pecah support pada 65 sen dan dia turun, okay, sehingga 62 sen, okay. So kita nak tengok, okay, adakah saham ni, kalau kita tengok ini okay, dia membentuk satu lagi bentuk sini, okay, memang cantik pergerakan saham dia, okay, dia naik saja, okay. So sekarang ni kita nak tengok sama ada saham ni nak bergerak naik atau bergerak turun, okay. Right, kita tengok beberapa indikator MA cross, okay. Secara keseluruhan MA cross, okay, MA cross, okay. So okay, secara MA cross dia sudah menjelang, okay, dia sell signal kat sini, okay, dia dah menunjukkan dia nak menurun, dia nak ke bawah. Alright, so itu pada MA cross. Kalau kita tengok kepada indikator lain, MACD, okay, MACD, alright, MACD pun menunjukkan dia nak turun ke bawah, okay, dia nak menunjukkan ke bawah. Alright, so petanda dah ada dua, okay, menunjukkan bahawa saham ni akan bergerak ke bawah. Satu, dia pecah support dia, okay, pada 65 sen. Alright, 65 sen. Kalau kita tengok dia membentuk satu dikatakan dua high dekat sini, okay, macam double top dekat sini, okay, dia membentuk dua double top dekat sini. Right, so terusnya dia turun, break the support 65 sen dan turun sehingga 61 sen setengah, okay. Berbanding pada indikator, okay, MA cross dia nak turun ke bawah, okay, MACD juga nak turun ke bawah. Alright, okay. Okay, so tak ada tanda-tanda lagi dia semakin membesar. Okay, satu lagi saya blind ni semakin membesar, bermaksud, okay, ada petanda untuk dia turun lagi bawah. Okay, so kalau dia nak naik ke atas, dia kena bertahan dekat kawasan 62 sen ni. Kalau dia break lagi, bermaksud dia turun. Dia akan mencari support seterusnya 54 sen. Okay, 54 sen. So dua indikator menunjukkan dia akan turun ke bawah. Okay, pada weekly pula, alright, weekly pun sudah ada cross kat sini. Okay, dah ada cross, bermaksud ada petanda-petanda bahawa saham ni akan bergerak ke bawah. Okay, so monthly pula, alright, monthly menunjukkan bahawa, okay, baru saja nak bergerak ke atas. Okay, baru saja nak bergerak ke atas. Tapi ada satu candle besar kat sini, okay, satu candle besar merah, bermaksud ada petanda untuk dia turun ke bawah. Okay, alright, so kita tengok daily pula. Okay, kita tengok kepada RSI, okay, RSI dan stochastic. Okay, RSI dan stochastic. Okay, so kita tutup MA cross kat sini. Okay, alright. Alright, untuk stochastic, okay, stochastic baru melepasi, okay, area oversold, okay, baru melepasi area oversold dan juga RSI masih lagi di area neutral, okay. So kalau kita tengok baru saja melepasi area oversold, right, bermaksud dia berada di kawasan-kawasan support di sini. Okay, ini ada kawasan support penting. Okay, dia baru saja melepasi bahagian oversold, bermaksud dia berada di kawasan support. Okay, support penting 62 sen ni. Okay, 62 sen ni memang support penting dia. Kalau dia pecah, maksud dia nak ke bawah lah. Okay, so kalau kita tengok dari segi divergent, tengok dari segi divergent, okay, kita boleh nampak kalau kita ambil sini oversold yang pertama, okay, sini oversold yang kedua. Okay, kalau kita tengok, kalau kita drag,
Alright, kita drag trend line ni, okay, daripada oversold pertama ke oversold kedua, dia ada satu, orang cakap apa, ada satu divergent ke bawah, okay, berbanding, okay, saham ni naik ke atas. Okay, kalau kita tengok dia ini, alright, naik ke atas. Okay, alright. Okay, sini kita ambil kat sini, dia naik ke atas. Okay, so bermaksud ada divergent dekat situ. So ini ke bawah bermaksud saham nak ke bawah. Alright, so lagi satu, kalau kita tengok kepada wave, okay, sudah banyak wave kat sini ya. 1, ke 2, ke 3, 4, ke 5, 6, ke 7 kat sini. Okay, so bermaksud dia sudah banyak wave ke atas, ke bergerak ke atas. Okay, so kalau dia pecah support ni, alright, bermaksud dia nak turun ke bawah. Kalau kita tengok beberapa support dekat sini, okay, dia naik ke atas, okay, dia sustain dekat bahagian support dia. Okay, sustain saja tanpa pecah support penting dia pada 51 sen. Okay, selepas tu dia naik, okay, dia buat satu lagi kenaikan, dia buat satu lagi support dekat sini 54 sen tanpa turun ke bawah lagi. Okay, so bermaksud dia nak uptrend lah. Lepas tu dia naik lagi, okay, dan melepasi satu lagi ketinggian dekat sini, dan akhirnya okay, dia turun ke bawah. Okay, dia turun ke bawah. Dia pecah support dia 65 sen, dan petanda itu adalah saham nak turun ke bawah. Okay, alright. So itu based on the pattern. Okay, Denko nampak seperti nak turun ke bawah. Okay, based on the MACD, okay, based on the MA cross, okay, and based on the RSI divergent. So bermaksud dia ada potensi untuk turun bawah. Okay. Okay, so satu lagi kalau kita tengok ketinggian dekat sini Okay, kalau kita ambil yang tinggian pula. Okay, kalau kita tengok ini naik ke atas Ini naik ke atas. Okay, kalau kita tarik sini, alright, ini turun ke bawah. Okay, ini turun ke bawah. Okay, so bermaksud ada dua divergent dekat sini. Okay, dekat bahagian bawah dan dekat bahagian atas. So bermaksud, okay, potensi saham ni ke bawah adalah amat tinggi. Okay, so menunjukkan Denko, okay, tiada kekuatan. Alright, kalau kita tengok volume pun sudah semakin kurang. Okay, volume pun sudah semakin kurang dan merah, agak merah kat fasa-fasa sini. Okay, so bermaksud mungkin okay, saham ni akan ke bawah. Okay, mungkin saham ni akan ke bawah mencari 54 sen. Okay, kalau dia nak naik ke atas, dia kena bertahan dekat 62 sen. Okay, tapi mengikut beberapa indikator berkemungkinan dia nak turun ke bawah lah. Okay, so itu saja untuk saham Denko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.